Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, ini adalah merupakan tanya jawab pagi Sabtu 26 hari bulan 2 2022 bersamaan dengan 24 Rajab 1443. Ini adalah merupakan CD yang ke-63, tanya jawab 63. Soalan yang pertama, sekarang zaman COVID ataupun orang panggil wabak, pandemik, bila kita pergi ke Mekah umrah, sudah pasti kita akan diminta pakai pelitup muka ketika berihram, khususnya bagi muslimah, bagi jemaah wanita. Minta penjelasan dan apakah hukum, adakah kita berdosa, kena bayar dam atau bagaimana. Jadi alhamdulillah soalan ini sangat relevan lah dengan suasana kita hari ini, kan? Sangat relevan, terutama sekali pergi haji di musim wabak ni, dipanggil musim pandemik ya, musim wabak ni sudah pasti ada perbezaan, kena pakai pelitup muka, pakai macam-macam lah, sanitasi lah, tangan. Jadi alhamdulillah, ana baca kepada tuan-tuan dan puan-puan resolusi Muzakarah Haji peringkat kebangsaan yang ke-37 pada 21 hingga 23 Disember 2020. Di antara kertas kerja pelaksanaan haji, kita kata termasuklah umrah pada musim wabak. Pada musim wabak ni macam mana? Jawab dianya, resolusi itu banyak, tapi kita ambil yang berkaitan dengan kita je lah, kan? Pelaksanaan manasik haji pada musim wabak ini ada kemungkinan berlakunya halangan daripada pihak berkuasa, maka hukum hakam yang berkaitan dengan halangan ataupun ihsar, halangan nak menyelesaikan haji atau umrah, perlu dipahami dengan lebih mendalam, khususnya kepada pengkursus ibadat haji dan jugalah kursus umrah sekarang. Niat haji bersyarat ataupun niat umrah bersyarat hanya digalakkan dalam masa wabak bagi mengelak dikenakan dam ihsar jika dihalang oleh pihak berkuasa untuk meneruskan ibadah haji. Jadi pihak travel agent, ustaz-ustaz pembimbing kena ajar kepada jemaah kita ni niat bersyarat. Dulu kita ajar kepada wanita haid je, sekarang tidak, kita minta semua sekali niat bersyarat. Andainya berlaku inkis, tak boleh nak selesaikan umrah kita, terhalang, wabak ni merebak ke na'udzubillah, ataupun pihak berkuasa tutup masjid, nak macam mana? Jadi kita niat bersyarat selamat. Baik, sampai kepada soalan kita ni. Soalan yang ditanya tentang pelitup muka. Semasa wabak, pemakaian pelitup muka yang diarahkan oleh pihak berkuasa ketika dalam ihram bagi wanita adalah diharuskan. Kenapa disebut bagi wanita? Kita kena ingat, dia panggil ihram wanita di muka. Wanita bila pakai ihram, dia tak boleh tutup muka dengan tangan. Dia kena buka ni, dua ni, muka dengan tangan, macam pakaian dalam solat tu. Dia boleh pakai stongan takat ni, muka tak boleh tutup. Ihram laki-laki dia kepala, kita laki-laki tak boleh tutup kepala, tutup muka tak apa. Maka sebab tu timbul soalan tentang wanita, maka diharuskan, kan? Ihram bagi wanita diharuskan boleh pakai. Satu, maknanya tidak berdosa lah kalau pakai, walaupun langgar sedikit larangan ihram, dan tidak dikenakan dam. Dua, tak payah bayar dam, dan tidak berdosa.
tak payah bayar dam dan tidak berdosa. Ini yang kita nak dengar ni, yang tak berdosa tu. Kalau kena bayar dam murah ya, 60 rial je. 60 rial sahaja, bukannya mahal. Yang pentingnya tak berdosa. Lelaki dibolehkan untuk menutup muka kerana perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perkara larangan dalam ihram bagi laki-laki. Cuma kita ginilah suasana sekarang ni. Waktu kita dengar ustaz cakap, kita baca fatwa muzakarah ni, kita rasa tenang lah dah. Oh, aku tak payah bayar lah, walaupun pakai emas, pakai pelitup muka. Tapi bila balik mari ada orang attack pula ke belakang. Jadi langkah berhati-hati. Kalaulah tuan bahasa jenis duit banyak lah kita kata, kan? Senangnya bayarlah sekali je 60 rial bagi 66 orang miskin. Bahkan di Mekah kalau orang tanya muzakarah kata tak bayar, alhamdulillah selesai. Tapi kalau orang mari attack kita, mari waswah kita akan aku bayar dah. Jadi keluar daripada khilaf itu lebih baik. Tapi kalau tak bayar pun insya-Allah muzakarah tabung haji ini mengatakan tidak jadi masalah kerana darurat dalam perkara ini, kita kata alhamdulillah. Baik, saya baca semualah yang ada di sini. Dia kata isu tawaf wada'. Jangan salah faham ni. Tawaf wada' tidak wajib dilakukan dan tidak dikenakan dam jika keadaan tidak membenarkan disebabkan oleh larangan daripada pihak berkuasa. Kan sekarang ni nak pergi tawaf tu kena ada dia panggil tawakalna, tamarna, dia ada kena booking dulu. Dia kalau dia kata tak payah lah sebab tawaf wada' ni bagi orang umrah, khilaf ulama. Ada kata sunat tawaf, ada yang kata wajib. Jadi dia berpegang dengan sunat, kita pun pasal kena keluar. Tak boleh nak pergi tawaf, maka di sini muzakarah mengatakan tidak boleh tidak lakukan. Bukan maknanya kita sewenang-wenangnya aku tak payah buat lah. Kalau boleh buat, kena buat. Kalau tak boleh buat, kita kata tidak dikenakan dam dan insya-Allah tidak berdosa sekali. Jadi kita jawab banyak dah ni. Jadi itulah kertas yang keputusan muzakarah, kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para orang yang nak berangkat pergi umrah, yang sedang mengerjakan umrah, dapat pencerahan daripada apa yang kita baca keputusan ini. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada soalan yang kedua. Dia kata kita ada dengar hadis Nabi SAW sebut dalam hadis yang dikeluar oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Allahu akbar, ini bahaya ni. Mana-mana perempuan ia minta cerai daripada suami dia tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Kalau suami dia ni jahat, tak solat, kaki pemabuk arak, kaki dadah, kaki pukul, itu tak ada masalah. Memang dia kena minta cerai pun. Takkanlah dia nak seksa diri dia sampai ke bila-bila. Tapi suami baik, orangnya juruh kata orang, perangai molek. Tapi oleh kerana reunion ke, ada satu istilah sekarang ni, jumpa gawe lama. Yang banyak dia nak bercerai tanpa sebab yang dibenar oleh syarak, maka orang ni haramun 'alaiha, haram ke atasnya bau syurga. Bagaimana nak masuk? Bau pun tak boleh ni. Allahu akbar. Hadis ni sahih. Jadi soalan dianya, apakah maksud tak boleh bangun syurga? Tak boleh. Jadi jawab dia, orang ni telah melakukan satu dosa, dia kena selesai dululah. Selesai dulu perbicaraan, kemudian barulah masuk dalam syurga, barulah boleh bangun balik syurga. Maknanya syurga ni belum masuk tu kita sudah berbangun dah. Jauh. Terdapat banyak hadis-hadis yang mengatakan bagi orang ahli syurga, berapa tahu perjalanan nak sampai syurga tu sudah bangun dah, daripada jarak yang jauh. Yang ini tak bangun sebab dia buat dosa, minta cerai kepada suami yang baik, tapi oleh kerana dia nak bercerai kerana sebab-sebab yang bukan syar'i,
Khusus lagi sebab kerana gila ke jantan lain, ataupun jantan lain jahat mari menggoda bini orang, kan? Orang dah kahwin mari duk kacau lagi, maka si pengacau tu dilaknat, dan wanita ini juga tak dapat bau syurga. Na'udzubillah. Nak cerai kerana syar'i boleh. Suami jahat, suami macam-macam lah, kaki pukul ke kaki apa, kaki kelentung ke, biar jelas lah. Soalan yang ketiga, imam tertinggal sujud kedua dalam solat fardu, adakah batal solatnya atau bagaimana? Kita kata kalau dia tinggal dengan sengaja memang batal lah solat tu. Sebab sujud ni rukun. Sujud tu rukun solat. Siapa dia tinggal rukun dengan sengaja batal. Tapi kalau dia terlupa macam mana? Isunya kalau terlupa. Kalau terlupa, maka wajib makmum di belakang tegur dia, subhanallah. Bila dengar subhanallah, imam tu kena, sebab tu dia tak boleh seorang, kena 2-3 orang subhanallah. Sebab kadang-kadang imam dia yakin dah dia buat tu, dia buat 2 kali dah, rupanya sekali. Jadi bila ramai orang tegur, dia pun cari apa yang salah aku ni, tertinggal apa. Mana kalau dia tak sujud lagi, dia kena sujud balik. Ataupun kalau dia dah pindah rukun lain, dah pergi naik dah, maka dia kena selesaikan dengan dia tambah lagi sujud dia tu, kemudian dia sujud sahwi di akhir solat. Panjanglah detail ni, tajuk detail ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita Al-Mu'tamad. Ana syarah tentang hukum sujud dalam bab sujud sahwi tu. Ada huraian di sini insya-Allah. Baik, soalan yang keempat. Masa kita soalan dia ni bijak ni. Masa kita dibangkitkan dari kubur, umur kita berapa? Ada kata umur 30-an. Betul ke tidak? Kita kata wallahu alam. Sebab orang menanya ni cerdik ni, dia tahu. Dia kata, orang kata itu umur ahli syurga. Dalam riwayat Imam Ahmad meriwayat daripada, dan juga At-Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu wa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu kata, yadkhulu ahlul jannatil jannah, ahli syurga masuk syurga dengan rupa yang comel, abna'a salas wa salasin, umur mereka 33 tahun. Umur 33 tahun itu umur ahli syurga. Wa amma indal hisab, adapun waktu bangkit dari kubur, falam naqif ala tahdidin li a'marihim aw sifatihim. Kita tak ada riwayat, tak dengar riwayat Nabi sebut sifat mereka ataupun umur mereka, wallahu alam. Kadang-kadang ialah soalan macam itu kita nak dengar juga. Cuma yang lebih penting bagi soalan ini kepada saudara semua yang bertanya, yang menjawab, yang mendengar, apa persiapan kita untuk nak masuk dalam syurga, supaya kita jadi muda balik. Itu yang kita buat. Waktu bangun di kubur umur berapa, tak usah duduk cakap lah. Yang penting apa amalan kita untuk kita bangun dari kubur, yang boleh kita duduk di bawah bayangan aras. Di saat orang lain duduk di bawah kepanasan matahari, kita duduk di bawah bayangan. Alhamdulillah. Isu soalan yang kelima, bolehkah kita berpuasa penuh di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan? Itu sah dah. Itu kalau tak tanya pun tak apa. Sebab bulan Ramadan memang kena puasa dah. Jadi di sini kata di para ulama, puasa bulan Rajab dengan Sya'ban yang berterusan bagi orang yang mampu. Tapi ingatlah, jangan pula kata ini ada kelebihan tertentu gini-gini, tidak. Cuma kita kata oleh kerana bulan Rajab ni bulan haram, kita memperbanyakkan ibadat. Bulan Sya'ban pula bulan yang Nabi banyak berpuasa, jadi kita banyak berpuasa. Itu eloklah. Adapun kata saya nak puasa 3 bulan berturut-turut, kita bimbang. Rajab kuat lagi, Sya'ban gagah lagi, mari Ramadan lembek. Ingat hati-hati. Jadi kalau kita puasa bulan Rajab, puasa bulan Sya'ban, puasa sunat banyak-banyak tak apa. Tapi kalau kata nak direct straight, dibimbangi, takut habis gas di hujung jalan. Sebab guna banyak tenaga di awal ni. Guna banyak awal, tapi pada peringkat awalnya kalau orang tu mampu sungguh-sungguh, dengan dia nak puasa banyak, kita kata bolehlah puasa.
Tapi jangan i'tikad macam tadilah. Ada kelebihan tertentu kita kata itu tidak boleh. Tapi Nabi memang banyak-banyak puasa sunat dia di bila? Di bulan Syaban. Sehingga yang tak bolehnya kita ifrat rajak saja. Aku boleh rajak aku puasa sebab hadis gini. Sedangkan hadis itu tak sahih. Ataupun kita puasa bulan Syaban tak. Manakala kita nak puasa sebab memperbanyakkan puasa di bulan haram. Bulan Syaban Nabi kita puasa sunat banyak, itu boleh. Tapi jangan create satu kepahaman ataupun kelebihan-kelebihan yang palsu yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang keenam, dalam kuliah tentang solat witir dalam kitab kita tu, kitab apa, Fathul Mu'in, dia dengar, dia tanya, saya tak faham yang ustaz kata solat witir jika kita tak sempat lakukan 3 rakaat di waktu malam atau sepertiga malam, dibolehkan witir waktu sebelum subuh 1 rakaat tapi niat 3 rakaat sekali. Saya pun pening juga dengan soalan dia ni. Nah, dia pening, saya pun pening juga. Tapi tak apalah, kita layan. Sebab sahabat kita ni bersungguh nak faham. Itu tanda dia dengar. Mungkin dia tak dengar molek. Patutnya boleh dia tengok rakaman. Tapi tak apalah. Kita kata witir ni ada 3 kategori. Witir ada 3 kategori. Bermula waktu witir selepas solat Isya. Mana lepas maya Isya kita solat qabli ba'diyah witir, ba'diyah Isya. Solat Isya, solat ba'diyah Isya, terus solat witir. Boleh je. Yang kedua, kita witir sebelum tidur. Belum tidur kita witir dulu. Yang ketiga yang afdal, witir di akhir malam. Itu dari sudut masa. Dari sudut pelaksanaan, kita boleh solat witir 1 rakaat saja, ataupun witir 3 rakaat terus. Rakaat pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga baru kita duduk tasyahud. Tasyahud akhir dah lah tu. Tak ada awal dia, akhir. Kalau awal tu sekali dengan maghrib jadi maghrib. Dia tak ada. Maknanya rakaat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Duduk tasyahud, kita bagi salam. Ataupun kita pisahkan 2 rakaat niat witir juga. Ada setengah orang kata, ni bukan witir 2 rakaat, witir ni 1 rakaat. Kita kena cerdik lah juga. Kita sekarang ni package solat kita ni solat witir, itu package. Sama ada kita pisahkan dia 2 rakaat, 1 rakaat, itu tidak mengapa. Maka kita boleh buat 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Itu maksudnya. Ataupun niat 3 terus. Bukan solat 1 rakaat dengan niat 3 rakaat, tak boleh. Maksudnya kita niat nak solat 3 sekaligus. 1, 2, 3. Boleh macam tu. Ataupun 2 dulu 1, boleh juga. 5 rakaat, boleh. InsyaAllah tak keliru lagi lah. Kalau tak faham, tengok balik dalam rakaman kita. Tajuk dia solat witir. InsyaAllah boleh faham. Baik, soalan yang ke-7, bagaimana kita ingin menegur ada imam yang sibuk sebelum akad takbiratul ihram duk baca surah An-Nas. A'udzubillah, a'udzubika min hamadhatiyasy syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Qul a'udzu rabbin nas. Lama berdiri. Nak boleh ke dia akad takbir? Kita kata cara ini tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ajarnya tugas Bilal ajak orang. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Makmum semua solat nak diri ni. Ingat Bilal, jangan rampah kuasa imam. Setengah Bilal ni sebelum dia qamat, dia kata saf. Itu bukan kerja Bilal. Itu bukan kerja Abang Bilal. Abang Bilal panggil orang je. Ingat baik, kita ni kadang-kadang bertukar jawatan. Tak. Dia suruh orang saf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. Awak panggil je orang datang. Panggil orang mari. Selepas kamu qamat, orang dah masuk dalam saf, itu kerja imam. Kerja imam istau i'tadilu sawu sufufakum. Makmum semua betul saf. Rapatkan saf. Samakan saf. Itu kerja imam. Habis dia sama-samakan saf, dia akad takbir lah. Solat apa yang dia nak solat. Nak baca surah dulu? Tak ada. Tidak ada dalam sunnah. Kita kena baca surah An-Nas dulu sebab takut apa?
takut was-was mari. Ni saya cakap bukan nak hina sesiapa. Ada setengah imam ni, a'udzubika rabbi ayyahdurun, a'udzu apa ni, minasyaitan rajim. Kamu dia baca surah An-Nas, angkat takbir was-was pula. Allah. Di mana? Jadi kita kata ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kita nak ta'awuz, setelah kita baca doa iftitah, sebelum baca Fatihah, kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara perlahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah. Itu yang betulnya. Kerja imam betulkan saf, nak baca surah, nak baca apa dalam solat, bukan sebelum solat. Wallahu alam. Itulah nasihat kita, peringatan kita kepada tuan bila dan juga tuan imam. Kita makmum iza kabbara fakabbiru. Bila imam dah takbir, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Tak usah baca benda-benda lain kat belakang imam tu. Ini macam-macam dia punya bacaan. Baik para pelajar sekalian, soalan yang ke-8. Solat duha. Kelebihannya dan galakannya yang kita dah dengar. Dia panggil solat apa? Solat bayatul. Solat syukur dengan anggota-anggota kita, sendi-sendi kita yang bergerak, kita pun solat duha. Isunya sekarang, ni isu ni, masalah sekarang ni. Kita keluar rumah sebelum masuk waktu duha. Ada orang pukul 6.30 keluar rumah. Tak? Ada orang pukul 7. Sekarang ni subuh lambat. Waktu duha bila? 7.45 dah mungkin. Waktu paling awal boleh solat duha. Jadi tak sempat nak solat. Jadi semasa berada di sekolah tak sempat. Semasa berada di pejabat tak sempat nak solat duha. Bolehkah kita qada solat duha selepas balik pejabat? Balik sekolah. Dia kata ginilah tak? Waktu balik sekolah ataupun waktu solat zuhur. Waktu solat zuhur kita kan ada rehat pejabat situ. Kita solat duha qada, boleh tak boleh? Menarik juga soalan dia ni. Jawab dianya, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Majmu'. Ni ustaz-ustaz yang ada kitab Majmu' boleh buka kitab. Al-Imam Nawawi kata solat sunat itu terbagi pada dua kategori. Solat sunat. Satu, solat sunat yang tidak ada waktu. Dia berlaku, kita solat. Seperti solat gerhana. Gerhana ni, bila berlaku gerhana baru kita solat. Solat istisqa. Terlalu kemarau, kita pun solatlah minta hujan. Solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni tak ada pukul. Bila-bila tuan masuk dalam masjid, solat. Fahadha idza fata la yuqda. Solat jenis ni kalau kita lepas waktu dia tak boleh qada dah. Contoh kita masuk di terlupa solat. Keluar masuk balik. Masuk balik tu bukan qada tu, hak baru. Hak tadi lepas dah. As-sani muaqqat. Solat yang berwaktu seperti solat raya. Solat raya ada waktu dia, tetap dah pada 1 Syawal. Kalau raya apa ni, fitri, solat duha 10 Zulhijjah pagi. Solat rawatib, qabliyah, ba'diyah yang saya namakan projek mega ni kan. Projek mega mampu milik ni. Solat ni dan termasuk juga solat duha. Solat duha ada waktu pagi. Maka fahadhihi solat ni, solat duha, solat rawatib, solat raya ni, Nawawi kata ada 3 pandangan ulama mazhab Syafi'i. As-sahih, yang sahihnya yustahab qada'uha. Boleh kita qada. Contohnya kita nak jaga, kita maintain setiap hari kita solat duha tapi tak sempat ni musim pejabat ni. Jadi boleh kita qada zuhur nanti. Boleh qada zuhur nanti, qada. Jadi kita nak solat qabliyah zuhur 4 rakaat, tak boleh duha lagi 6 jadi. 2 lah, jangan campur sekali. Ataupun selepas solat zuhur, mungkin belum zuhur tak cukup masa, lepas solat zuhur diqadakan juga. Jadi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kata tidak ada qada. Qada apa masuk lepas pada waktu dah. Adanya mengatakan solat-solat khas seperti raya, duha boleh qada, solat rawatib tak boleh qada. Jadi kesimpulannya kita ambil yang pertama tadi, boleh diqadakan.
Khususnya bagi jemaah yang menjaga solat sunat. Solat rawatib 12 rakaat. Kadang-kadang tak sempat kita belum zuhur. Waktu hijau tak sempat. Sebab kita pergi surau, masjid, orang dah qamat. Tak boleh solat. Tak boleh solat qabliyah. Kita kena solat sekali dengan dia. Jadi kita boleh qada selepas zuhur. Lepas maya zuhur kita qada balik. Itu di antara solat yang boleh diqadakan. Cuma isunya kalau nak qada witir macam mana? Tengah hari tak boleh solat 3 rakaat. Kita kena lengkapkan dia lah. Jadi 4 rakaat. Baik, soalan yang ke-9, hukum berselawat ketika berdoa dalam sujud. Kita nak doa ni, kita selawat dulu. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita doa. Jadi di sini kata di para ulama Islam, boleh. Walaupun solat selawat ke atas Nabi ni salah satu daripada bacaan yang kita baca di akhir tasyahud akhir kan. Tapi boleh kita baca dalam sujud kita, tapi jangan berselawat situ. Mana kita baca atas dasar tempat doa yang dianjurkan, salah satu daripada tempat doa yang dianjurkan yang mustajab doa itu dalam sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Maka eloklah, dia kata boleh kalau kita nak sujud ketika kita dalam sujud, tak apa. Dia beza dengan baca Fatihah. Fatihah tu rukun tapi tak boleh baca dalam sujud dengan rokok. Kena baca waktu berdiri. Jadi selawat ni walaupun dia baca tahiyat akhir, tapi oleh kerana dia duduk dalam kategori doa, maka dibaca sekali dengan dia. Tidak ada larangan, insya-Allah. Selesailah kita. Soalan yang ke-10, adakah dikira pembaziran bagi wanita dalam haid tapi sentiasa berwuduk? Sebab dia dah biasa wuduk sentiasa. Jawab dianya, wanita haid tidak ada wuduk, tidak boleh berwuduk bagi wanita yang ada haid. Lain dengan junub. Kalau berjunub memang disunatkan sunat apa? Sunatkan berwuduk. Orang ni berjunub, jadi sebelum dia tidur tu pergi basuh anggota-anggota dia tu dulu, kemudian berwuduk. Itu sunat. Adapun bagi perempuan haid tidak ada wuduk, sebab wuduk tu ibadat khas untuk menghilangkan hadas. Macam mana orang junub nak orang haid nak hilangkan hadas? Dia adalah haid dia tak berhenti-henti. Maka puan yang bertanya tadi, tidak ada pembaziran dan tidak ada wuduk bagi wanita haid. Tidak ada wuduk bagi wanita haid, termasuklah waktu wuduk nak tidur. Tidak termasuk tergugur satu. Kan kita nak tidur ni ambil wuduk, tidur belah kanan, baca doa. Jadi gugur satu bagi wanita haid. Sebagaimana kata Imam Nawawi, ashabuna muttafiqun, sahabat-sahabat ulama kita Syafi'i ini bersepakat bahawa la yustahabul wudu' lil haid wan nufasa. Sebelum tidur tak ada wuduk. Sebab wuduk itu tidak memberi kesan kepada hadas dia tu. Baiklah. Jadi kalau haid dia dah kering, cuma dia tak mandi lagi, boleh dia hadas. Boleh dia berwuduk, sarat kal junub. Dia jadi kategori orang yang berjunub dah, sebab sudah sampai masa untuk dia mandi. Baiklah, soalan yang berapa dah ni? Yang ke-10 dah. Soalan yang ke-11. Boleh kita berzikir, bertasbih, berselawat sambil mendengar tazkirah? Allahu Akbar. Dia sebenarnya manusia ni ada berapa hati? Kan? Ada dua, ya, satu ya hati dia. Kalau kita nak dengar tazkirah, kita berzikir, bermakna zikir kita tu dengan mulut sajalah. Kita tak nak fokus. Tapi boleh lah. Contohnya kita duduk jauh, orang duduk ceramah depan, kita pun nak habiskan zikir pagi kita ni. Zikir waktu pagi tak habis lagi. Bolehlah sambil kita dengar tu. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma inni asbahtu minka bi ni'mati. Jadi kita baca doa, zikir pagi sambil kita dengar kuliah, itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ataupun wanita yang sedang buat kerja rumah. Sambil-sambil buat kerja, dia dengar kuliah. Dengan live kita ni, ramai juga macam ni. Allahu Akbar. Ana baru dapat hadiah roti canai tazkir, roti canai tadabbur dia panggil. Dengar cerita roti. Ini cerita betul, dia mari rumah.
bawa satu plastik. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah, rezeki ana mengaji tafsir dengan roti canai. Kata, macam mana tu? Dia kata, waktu dia buka ni tafsir kita ni, waktu pagi tak sempat. Sebab dia solat di masjid. Dia balik rumah dia buka rakaman kita ni, dia pun uli gando mungkin buat roti canai. Dia buat roti canai segera. Roti canai segera dia jual. Buat roti canai sambil dengar. Tapi saya tak boleh nak catat apalah. Dia kata sebab tangan duduk uli gando ni. Kita kata alhamdulillah. Kita nak namakan apa roti canai dia ni? Roti canai tadabbur ke macam mana? Ya, alhamdulillah, kita kata barakallahu fiik. Semoga Allah Taala berkati usaha sahabat kita ni dengan mengaji sambil buat roti canai. Boleh. Wanita-wanita duk masak dapur ke kita dengar, itu dia panggil boleh. Cumanya kena tengoklah kalaulah pengajian tu perlu pada fokus, itu eloknya kita tak buat kerja lain lah, kita fokuskan dia, barulah ilmu tu dapat. Lebih-lebih lagi kalau mengaji Quran. Jangan mengaji Quran ni dia ada cara sendiri, sebagaimana ayat yang soalan yang kedua belah ni. Dia kata, apa pandangan Ustaz berkaitan dengan bacaan rakaman Quran yang diperdengarkan dalam kawasan sekolah waktu pagi sebelum bermula kelas dengan niat untuk memberi kesan yang baik pada warga sekolah, sedangkan waktu rakam bacaan itu orang sekolah sedang sibuk, ada hak baru sampai duk parking kereta, ada hak duk cari buku, ada hak duk bersembang. Bahkan dalam sekolah tak ada kot hak isap okok, tak ada di sekolah ni, tak benar. Kalau dia kedai kopi hak duk isap okok, jadi kita kata kena tengok situasi. Kena tengok situasi. Maknanya kalau kita nak buka Quran pagi-pagi ambil berkat, boleh, tapi jangan buka terlalu kuat sampai mereka orang masuk kawasan sekolah tu bingit, menyebabkan dia nak cakap dengan orang terpaksa kena lau. Kita buka sekadar didengari. Bagi orang yang nak dengar, dia boleh dengar. Bagi orang yang tak dengar, tidak terganggu dia. Itu kita buka sekejap, itu pun sekejap lah. Jangan kuat-kuat. Macam ada sebahagian masjid ni, kuat dia buka suara sampai ditegur oleh sebahagian jemaah. Ada jemaah dia, rumah dia, mak dia sakit, musim PDPR ni, ada yang duk mengajar di rumah, tiba-tiba kita pergi pasang suara kuat-kuat, kita kata itu mengganggu. Jadi kena hati-hatilah. Dan dalam suasana sekolah pun kena ada SOP juga, pasang perlahan, sekejap, kita kata waktu pukul 7 hingga 7.05 minit ke 7.10 minit, sekejap. Orang pun tahu 10 minit. Jadi kita kena had. Kita akan baca Quran 10 minit. Tuan-tuan yang tak ada kerja, saya duduk buka Quran, tadabbur, tatap sekali, nikmat. Jadi yang duk buah-buah yang tak ada kerja tu dengarlah Quran. Tapi kalau kita orang duduk sibuk, duduk hingar bangar, kita pergi pasang Quran, jangan. Menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla. Allah kata apa dalam suratul A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Quran, dengar, diam. Mudah-mudahan kamu dapat diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Suratu Al-A'raf. Jadi jangan kita buat bising hingar bangar, khususnya kalau baca Quran live, mana orang baca depan, macam buka majlis apa tu, jangan duduk sibuk. Waktu buka majlis tu kita bagi 5 minit baca Quran, jangan lama sangat. Lama orang buah, dengar belakang, tutup handphone. Ni orang dah baca Quran, dia duduk main WhatsApp. Nampak tak besar majlis baca Quran itu, jangan. Wa idza quri'al Quran, bila dibaca Quran kita kena dengar, kita kena diam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Suratul A'raf ayat 204. Soalan yang ketiga belah ni panjang ni. Dia naik bah pergi Ipoh, pergi sana sini. Kita kata kena tengok keadaan lah. Kalau dah masuk waktu solat, kita dalam musafir, kita boleh jamak ya solat. Kalau saya solat atas bas tak sempurna. Mana kiblat? Nak berdiri tak boleh. Mana kita akan tertinggal banyak. Maknanya jarak yang dia beri ni cukup untuk qasar. Maknanya masafatul qasri sudah cukup. Jadi kita akan jamakkan dia. Kecuali subuh. Kalau subuh nak jamak tak boleh, kita kena cakap dengan rebabah pun Muslim, orang Islam. Bang, kita ni dah subuh bang. Tak boleh macam mana? Ini hak Allah. Kalau dia tak mau berhenti juga, repot.
ambil nombor bas, ambil gambar pemandu dia, report ke syarikat. Baru ni satu syarikat bah tak berhenti solat subuh. Orang tularkan. Kena berhenti kerja kawan tu. Malu syarikat. Apa kita ni bukan lainlah kalau awak naik bah yang kafe. Dia tak sekurang-kurangnya dia, you berhentilah. Tak, pergi sasat rokok ni aku nak solat ni boleh je berunding. Jadi hati-hatilah kita. Kita dah bincang, dah jawab dah soalan. Nak balik, nak jamak solat kita ni di rumah. Kita dah bincang dulu. Dan alhamdulillah selesai dah masalah. Tuan-tuan pun dah faham. Ada ini soalan yang terakhir lah, yang ke-14 ni soalan. Yang ke-14, ada jenis selawat ni dipertikaikan oleh sebahagian ulama. Selawat api, selawat tu selawat ni. Kita kata masalah gini lah. Lafaz-lafaz selawat yang pelik-pelik ni kadang-kadang nampak gulu. Dia nampak gulu sangat dah. Jadi dengan selawat ni lah boleh memberi kesenangan, boleh qada hajat, menyelesaikan masalah. Jadi lafaz-lafaz tu kalau tengok zahir macam kita mengatakan Nabi itu mempunyai kuasa macam Tuhan. Sebab itulah dipertikaikan oleh sebahagian ulama. Ada ulama kata selawat ni tak boleh baca. Tapi mari pula ulama lain mentakwilkan. Apa nak takwil? Terpaksa kena syarah. Maksud dia begini, maksud kita tukar syarah supaya lafaz itu jadi betul. Maka kita kata alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana selawat yang tak ada kontroversi. Selawat yang tak ada kontroversi, tak ada siapa pertikaikan. Ni. Selawat yang sahih, yang saya kutip beberapa riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tak ada orang pertikai. Kenapa kita nak pergi cari selawat yang pelik-pelik sedangkan selawat yang sahih sudah ada? Dia kata ustaz, yang sahih itu gitu ya kelebihan dia. Siapa selawat kepada aku sekali, Allah selawat 10 kali. Tapi selawat ni, dengar ni. Selawat hak kita, saya tak nak sebutlah nama selawat ni. Jadi masalah pula. Tak, orang kat video dia kata kita ni menghina lah macam-macam. Ni dia kata sekali kita baca selawat hak dia buat ni. Dia punya kelebihan. Kelebihan dia tu banyaknya. Man qalaha. Dengar ni. Siapa dia baca selawat aku ni, hilang segala duka cita, mudah rezeki. Macam-macam dia punya. Kadang-kadang satu selawat tu siapa berpuluh dia punya faedah kelebihan. Yang dia reka sendiri tak mari pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mari daripada Nabi, ala ra'si wal ain, orang Arab kata. Ni hak reka sendiri, kemudian dahlah selawat tu direka susunan. Dia pula reka pula kelebihan. Jadi tuan-tuan, nasihat saya untuk selamat dunia akhirat, kita keluar daripada bacaan-bacaan yang dipertikaikan oleh orang. Ustaz, saya nak baca ni sebab kelebihannya besar. Itu yang dipertikaikan. Ambil hak Nabi aja, tak ada siapa pertikai. Alhamdulillah, kaya kita, amalan-amalan kita ni kaya dengan bacaan-bacaan yang banyak. Kenapa kita nak cari yang berisiko? Maka saya pilih pandangan, nasihat ya saya kepada para jemaah, para pelajar sekalian, mana-mana amalan, bacaan-bacaan yang dipertikaikan oleh sebahagian ulama, jadi kita tengoklah dulu. Kalau nampak macam berat juga bantahan itu, sedangkan bacaan yang sama ada, tinggal yang tu ambil yang lain. Kita bukan terikat dengan benda tu pun. Cuma tapi kalau sudah ketaksuban tu berlaku, memang kita akan terikat. Tak boleh tak baca ni. Tak baca ni, tak naik standard, tak naik tarah makam tu makam ni. Dan itu masalah kita. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita hari ini 14 soalan sebagai penutup kepada maklumat kita. Maklumat ni, ini maklumat rasmi ataupun maklumat perjalanan. Jadi insya-Allah, oleh kerana anak telah buat satu rancangan, kita merancang, Allah Ta'ala yang menentukan. InsyaAllah saya akan bermusafir pada 28 hari Isnin ini. Kita akan bermusafir pergi umrah dan juga ziarah Masjid Nabi SAW. Jadi jadual kitanya akan berubahlah. Yang pertamanya pihak Darut Taibah minta iklan kepada para jemaah sekalian, jangan lagi buat tempahan buku-buku sebab mereka pun nak cuti juga. Jadi dia akan selama umrah ni cuti 2 minggu, cutilah kedai dia tu. Jadi tak ada tempahan. Yang kedua, jadual kita macam mana?
Ni ramai jemaah duk tanya ni macam mana jadual? Jadual dianya waktu berbeza. Kita sini pukul 7 pagi. Subuh kita kan. Kita 7 dia. Kena undur 5 jam ke belakang. Jadi kalau kita di Mekah pukul berapa? Pukul 2 pagi. 2 pagi tak larat saya nak kuliah subuh. Jadi sama juga dengan maghrib. Kita sini maghrib pukul 7.30, pukul 8. Sana undur balik tengah hari. Mungkin waktu asar waktu. Jadi ginilah. Orang lain pun ambil cuti. Jadi Abu Ana pun cuti lah juga. Kita tak cuti lama dah ni. Daripada PKP dulu sampai sekarang tak cuti-cuti. Jadi bagilah cuti kepada Abu Ana ni. Kita cuti sementara apa ni. Tapi live ada di sana. InsyaAllah live kita akan ikut. Tapi dengan tajuk-tajuk yang lain lah. Tentang Mekah, tentang Madinah, tentang Taif, tentang tempat sejarah. Jadi saya cutilah. InsyaAllah pagi esok ada lagi. Kuliah subuh, tafsir kita akan ada pagi besok. Dan kuliah maghrib pun insyaAllah ada lagi lah. Setakat tak pergi ni. Cuma doalah semoga kita selamat. Sebab undang-undang baru sekarang ni, orang nak pergi umrah 48 jam sebelum terbang, kita kena buat swab. Kena korek hidung dulu sekali tengok. Ini yang mencemaskan jemaah. Ada yang pergi korek, sampai airport, dapat keputusan yang tidak baik. Tarik balik beg, sedih, balik semula ke rumah, tak dapat pergi. Jadi dia pun, biarlah musim ni, kapal terbang pun tak nak bawa orang yang positif dalam kapal terbang. Nanti jakit habis pada orang lain. Pihak Arab Saudi pun tak mahu terima. Mungkin musim Covid, musim wabak ni. Jadi kita 48 jam sebelum ni, maknanya kalau kita nak pergi 28, 27 tu kena pergi swab. Pagi 28 tu baru keluar natijah. Boleh pergi tak boleh pergi. Itulah ada satu malam tu kat jemaah duduk munajat tu. Duduk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala permudahkan urusan, luluskan perjalanan. Jangan pula yang tak boleh pergi kata, oh dia ni banyak dosa, dia tak boleh pergi. Jangan ada waktu spekulasi lah. Adalah hikmah Allah Ta'ala tak bagi dia pergi lagi tu. Jadi kita ni jangan buruk-buruk sangka pula. Dia tu tak boleh pergi. Keputusan dia suat tak bagus. Jadi kita jangan duduk buat benda-benda kacau macam tu lah. Jadi insyaAllah, jadi para jemaah sekalian, jadi kuliah subuh kita berjalan besok. Kuliah maghrib pun insyaAllah ada. Dan bila sampai doakan kita sampai baik di Mekah, sihat walafiat, balik kita sambung balik kita punya tadabbur Quran kita insya-Allah. Baiklah, itu sajalah maklumat yang kita nak sampaikan. Ada orang tanya pakej lain ada lebaran ni. Setakat ni saya belum bersedia untuk buat pakej yang lain. Yang ni pun kata orang kecil perut ni main SOP macam-macam. Baru ni kita nak pergi tutup. Bulan buka pula mari 48 jam pula. Jadi banyak sangat dia punya kerana Allah Ta'ala beri pada kita kesabaran, beri ketenangan insya-Allah. Bila ada masa sesuai saya akan iklan baliklah bila kita nak pergi pula. Baru ni hampir paruh kapal terbang. Sahabat-sahabat ahli tadabbur nak ikut. Tapi bila mari SOP macam-macam, tak dapat cuti lah macam-macam, kita kata tak apalah. Ana pergi ni pun sebab janji dan tahun 2020 lagi tak terlaksana. Jadi kita laksanakan pada kali ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua selamat. Dapat pergi sihat walafiat, dapat balik dengan selamat, dan kita dapat sambung balik kelas tadabbur kita insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.